Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus menonton saya. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan menjawab banyak persoalan terutama mengenai sistem padu. Di TikTok saya dah jelaskan, maksudnya video yang diambil daripada program Rafizi hari ini, semalam, ialah hari ini, kira 23 bulan pagi tadi. So menjawab persoalan yang dibawakan oleh YB Karim GPS yang nampaknya memang tak faham sistem padu tu macam mana, sampai dia kata sama, apa beza dengan e-kasih. Nampak sangat kalau dia samakan dengan e-kasih, memang dia tak faham lah tu. Memang dia tak faham apa itu sebenarnya sistem padu. Okey, saya betul. Memang dia tak faham lah sistem padu tu apa. So hari ni saya InsyaAllah jelaskan, dan mana tahu kok ada orang YB Karim mendengar video saya ni kan, nanti bolehlah beliau utarakan atau panjangkan kepada YB Karim menjawab persoalan itu. Bukan cari gaduh kan, kita bukan cari gaduh. Cuma kalau dia ada persoalan, kita jawablah. Dia ada persoalan, kita jawab. Dia tanya, kita jawab. Dan dia pun kata dalam interview tersebut, ini personal capacity saya, dia kata. Personal capacity. So, kalau dia kata personal capacity, okey lah. Kan? Jadi saya akan jawab atas personal capacity. Kan? Betul. Okey, so tentang perkara tersebut insya-Allah kasih sekolahkan si Karim tu. InsyaAllah malam ni kalau tonton share, insyaAllah saya akan jelaskan persoalan-persoalan itu. Tetapi sebelum itu insyaAllah kita pergi kepada poin-poin yang kita nak bawa seperti kebiasaan lah, insyaAllah. Alright, kita mulakan. Terima kasih kepada semua. Hashtag kekal tegang, dan semoga terus share, like dan juga subscribe. Mohon maaf kita start lewat sikit hari ini sebab saya ada hal tadi. Okay. Alright, tiada bonus Aidilfitri untuk penjawat awam. Menjawab persoalan sama ada bonus atau tidak raya ni kan. Penjawat awam boleh melupakan impian untuk memperolehi bantuan khas keuangan menjelang Aidilfitri bulan depan. Perdana Menteri menjelaskan kerajaan baru sahaja meluluskan insentif awal kajian sistem persaraan berjumlah RM2,000 pada 28 Februari lalu. Kemudian dalam beberapa bulan ini kita akan luluskan skim persaraan, naikkan gaji katanya, ditemui media. Kongres Kesatuan KPEC pada 15 Mac lalu menggesa kerajaan memberikan bantuan khas keuangan kepada penjawat awam dan pesara kerajaan sempena Aidilfitri. Presidennya Dr. Adnan Mat dilaporkan merayu supaya kerajaan pimpinan awam mengekalkan tradisi bantuan khas perayaan sejak 10 tahun lalu. Ketika ditanya sama ada kerajaan akan masih mempertimbangkan pemberian bonus, Anwar memaklumkan pemberian insentif khas 2,000 sebelum ini adalah untuk tujuan sambutan Aidilfitri. Yang dapat 2,000 itu penjawat awam lah, untuk skim persaraan akan naik lagi. Jadi berita terlalu baik untuk penjawat awam, itu 2,000 itu untuk raya sekali lah tu katanya. Okay? Jadi menjawab persoalan bahawa kerajaan bukan tak ada bonusnya, tetapi pemberian bonus itu berada di awal. Awal sudah diberikan, bonus tersebut diberikan secara awal. Okay? Maksudnya pada peringkat awal 2,000 sudah diberikan kan, tempoh hari bulan Februari itu kan. Penjawat awam sudah mendapat dana sebanyak ataupun bantuan sebanyak RM2,000. Dan untuk pesara, kerajaan juga akan mendapat kenaikan persaraan, gaji juga akan direvise dan juga akan terdapat kenaikan gaji. Akan dapat kenaikan gaji dalam beberapa bulan daripada selepas hari raya ini insya-Allah. Jadi bagi saya, yalah kan, kerajaan dah keluarkan 2,000 itu kan, dan saya tahu ramai juga yang dapat. Ramai juga yang dapat tu kan. So bagi saya fair lah, bukanlah fair. Itu pun dah kira besar 2,000 tu. Sebelum ni ada ke kerajaan dapat 2,000? Tak tahulah. Saya bukan orang kerajaan jadi saya tak tahu kan. Alright. Kita cepat untuk pergi poin-poin kita ni sebelum kita jawab soalan. Ini kisah pasal stokin ni juga. Bukan sabotaj kekemat. Kedai saya tutup 2 tahun lalu. Pendakwah bebas Firdaus Wong Wai Hong menjelaskan dia tiada motif peribadi dalam isu penjualan stoking tentera kalimah Allah yang masih hangat diperkatakan. Wong berkata demikian ketika susulan gambarnya di depan kedai sebenarnya My Kampung Freshmart kembali disiarkan di media sosial. Dia berkata tujuannya membawa hantaran berkenaan bukan untuk sabotaj MKK Mart maupun atas dasar persaingan, memandangkan My Kampung Freshmart sudah dihentikan operasi 2 tahun lalu. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh Malaysia kerana tidak memaklumkan bahawa My Kampung Freshmart telah pun berhenti operasi lebih kurang 2 tahun yang lepas. Perkongsian oleh ramai media, pengguna di media sosial
cuba membina satu persepsi kononnya isu kalimat Allah di stalking dijumpai kekemat itu ada unsur sabotaj oleh saya di atas dasar persaingan perniagaan. Ini timbul tuan-tuan apabila isu berkenaan dengan stalking tersebut katanya dijumpai hanya oleh Firdaus Wong. Bila saya try Google tentang gambar apa orang kata stalking tersebut, memang betul saya nampak hanya ada satu gambar aja, satu dua gambar macam itulah. So, kalaulah sekiranya stalking ini ada dalam satu jumlah yang besar, yang banyak kan, mesti ramai yang akan jumpa dan ramai yang akan ambil gambar dan post di social media seperti kebiasaan, benda viral kan. Tetapi kita heran kenapa hanya ada satu atau dua keping gambar saja, dan yang menariknya dia hanya ada di kawasan Subang ke Sunway di 3 kedai. Dikatakan ada 3 kedai. Dan daripada 18,000 yang diambil, hanya ada 5 atau 8 saja yang dijumpai. Dijumpai. Jadi kita peliklah, takkanlah KK Mart order berpuluh ribu bundle, dia order hanya 8 untuk letak kalimah Allah kan. Jadi dia timbul persepsi kat situ. Jadi diorang netizen keluarkan satu gambar, Firdaus Wong bergambar di depan kedai dia, dan menurut Firdaus Wong kedai itu telah pun ditutup. So diorang buat 2 by 2 together lah. Adakah Firdaus Wong ni sebenarnya nak lakukan kedai dia nak sabotaj KK Mart? Jadi dia kononnya dia telah menjumpai stalking tersebut, sebenarnya dia yang implant stalking itu. Ini persepsi yang cuba nak ditonjolkan. Tapi Firdaus Wong menjawab mengatakan bahawa kedai saya itu sudah pun tutup. Saya tidak ada tidak ada motif untuk nak sabotaj KK Mart, dan saya tidak ada tidak ada keuntungan pun untuk nak sabotaj KK Mart. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi saya masih lagi timbul persoalan pelik, kalau sekiranya stalking itu dibeli dalam satu jumlah yang banyak, kenapa hanya ada beberapa saja dijumpai, dan kebetulan dijumpai pula oleh, tak tahulah Firdaus Wong ke siapa yang jumpa, saya pun tak tahu sebenarnya siapa yang jumpa sebenarnya. Jadi itu timbul satu persoalan. Dijumpai pula pada bulan puasa, di kedai milik Cina, di kawasan yang mixed area. Adakah ini satu cubaan sebenarnya untuk nak menimbulkan ketidaksenangan di kalangan umat Islam? Timbul satu persoalan. Kan, kedai KK Mart ni siapa-siapa boleh masuk letak barang tu kat situ. Timbul satu persoalan, kan? Walaupun dia kata mungkin supplier tu yang silap sebagainya, mungkin. Dan 5 stalking yang dijumpai oleh polis di Batu Pahat tu pun, stalking dah dikembalikan oleh KK Mart. Ini out of story tuan-tuan. Ini saya nak cerita. Ada beberapa dulu kejadian yang pernah diceritakan oleh kawan saya juga. Dia kenal someone, kerja dia adalah menimbulkan perpecahan kaum. So apa dia buat adalah tugasan dia akan ambil kepala babi. Okay, dia akan potong kepala babi. Dia ni Melayu, Islam. Dia akan potong kepala babi, dia letak kat masjid. Tapi dia ni walaupun Islam, dia ni semua pasal duit lah. Kan, makpid kan. Dia akan letak kat masjid. Jadi orang masjid marah lah. Ini memang orang bukan Islam cuba. Padahal sebenarnya itu atas tujuan memecah belahkan dan atas tujuan politik. Saya tak nak cerita panjang detail tersebutlah sebab saya menghormati orang yang menceritakannya. Dan benda ni pun dah berlaku lama. Dah berlaku lama. Jadi, poin saya dekat situ adalah, how do we know? Kan? Kita nak terus buat konklusi sedemikian ke? How do we know? Jadi, macam saya selalu kata, kita sepatutnya serahkan kepada pihak berwajib dan jangan kita jadi orang yang terpaling dalam isu yang kita sendiri tidak ada maklumat mengenainya. Dalam masa yang sama, bos Maidin kecam Akmal eksploitasi isu kalimah Allah. Pemilik pasaraya Maidin, Amir Ali Maidin, membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stalking tentera kalimah Allah. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik jauhi daripada 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mau bakar lagi, letak minyak tanah lagi, kata Amir. Menurut Amir, gersaan Amir supaya umat Islam memboikot kedai KK Mart di mana stalking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. KK Mart dan kilang itu pun dah minta maaf. Apa lagi mereka boleh buat, kata Amir, yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putera. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, daripada masa sama berkata ia tidak perlu dibesarkan, terutama untuk kepentingan politik. Kontroversi bermula apabila gambar stalking tentera kalimah Allah dijual di KK Mart Bandar Sunway Selangor tular di media sosial minggu lalu. Pengurusnya dan syarikat pembekal Zhejiang Chang Sdn Bhd telah membuat permohonan maaf mengenai perkara tersebut. Okey.
Now, tuan-tuan, kalau kita nak fikir secara rasional kan, orang yang sepatutnya paling bagus untuk ambil kesempatan dalam isu KK Mat ni adalah Maidin. Dia juga adalah presiden kepada Persatuan Peruncit Islam di dalam negara kita. Kalau dia main isu ni, tuan-tuan, ramai lagi orang akan pergi ke Maidin. Maidin akan lebih laku kerana dia main sentimen bangsa dan agama. Tetapi bagusnya kan, Datuk Amir Maidin ni, Amir Ali Maidin ni ialah dia tak tunggang pun isu ini. Inilah antara sebab kenapa syarikat dia boleh maju, tuan-tuan. Datuk Amir Ali Maidin ni, kita kata, kenapa syarikat dia boleh maju? Sebab dia tahu yang penting adalah kita bersaing dengan sihat. Dan dia kata apa? Kalau kita biarkan dia tutup, yang terkena pekerja-pekerja ni pun orang Islam juga. Pembeli dan pembekalnya pun ada di kalangan orang Islam. Jadi kenapa kita nak gembar-gemburkan yang politik pada tersebut? Dia serius, biar kerajaan ambil tindakan, biar pihak polis ambil tindakan, dan siasatan itu telah dilakukan. This is, I have to say, I respect and apa orang kata, pemilik Maidin ini, dan dia mempunyai sikap yang sangat terbuka. Padahal kalau dia nak ambil kesempatan, tuan-tuan, macam ini lah orang akan pergi Maidin, macam ini lah orang pergi Maidin tu. Sebab dia dah menunggang isu ini. Tapi ramai ahli-ahli politik kita, terutama yang terpaling, dia suka menunggang isu-isu ni. Saya tak kata Dr. Ahmad Saleh siapa-siapa lah, kan, suka menunggang isu. Kan, untuk apa? Kononnya nak menampakkan dia paling hero lah di kalangan masyarakat Melayu dan juga di kalangan orang Islam, kan. Benda itu tak akan menaikkan politik. Tuan-tuan ingat tak dulu Malakat Mall, masa orang gaduh budak Melayu yang kena tangkap dan kena pukul Cina masa dekat Loyat tu, kan. Rupa-rupa cerita, datanglah geng-geng, dia kata Melayu kita telah dipukul oleh orang Cina dan sebagainya. Rupa-rupanya pecah cerita, budak tu pergi mencuri. Budak tu curi barang kat Loyat. Lepas tu kena tangkap. Of course, taklah kena belasah, tapi dia nak melarikan diri. Memang kena. Lepas itu bila dah ni geng-geng ni datang, dengan geng-geng politik pun datang, kononnya inilah dia bangsa lain yang cuba merosakkan kita, dia pun buat satu pasar raya yang alternatif sebelah daripada Loyat tu, tuan-tuan. Apa jadi dengan pasar raya tu? Akhirnya kedai tu pun cakap, kami beli daripada Loyat. So dia akan jadi balik kepada bisnes. So bisnes ni juga yang akan untung, bisnes dia orang juga yang akan untung. It's all about either business, menguntungkan setengah pihak, atau politik, dan menunggang isu-isu sebegini. So for me, no need lah, kan? Dah habis, biarkan habis lah. Alright? Okay, habis dekat situ. Saya nak bawa isu pasti ni sekejap je. Saya nak baca Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan PAS sentiasa buka ruang tambah baik pasti. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa terdapat tekanan yang dibuat oleh pasti kepada pasti sekolah rendah Trust Islam Seriti dan Sekolah Menengah Integrasi Islam Semiti kebelakangan ini. Hakikatnya kita mengalukan sebarang saranan dan sentiasa membuka ruang penambahbaikan. Institusi ini adalah jihad pendidikan. Jihad terus yang dilakukan PAS untuk negara. Kalau jihad, tuan-tuan, bayar gaji setimpal, bukan bayar gaji murah. Walau bagaimanapun tidak mempericikan butiran dakwaan, Tuan Ibrahim kita, PAS tidak pernah bebas daripada tekanan dan gangguan. Dipercayai mengulas tindakan Kementerian Kesuma dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia menyiasat pasal isu gaji dan guru-gurunya. Okey. Alright. Timbul satu persoalan hari itu, dia kata, adakah nanti inilah dia usaha kerajaan liberal, kerajaan kafe, kerajaan sekular yang untuk menutup pusat-pusat Islam, pertubuhan-pertubuhan Islam, pendidikan-pendidikan madrasah pondok Islam, dia kata. Tuan-tuan, kalau tutup, kenapa guru kafar tu masih ada? Kenapa sekolah-sekolah pondok itu masih ada? Kenapa? Tindakan itu diambil adalah kerana report yang dibuat oleh pekerja pasti sendiri, dan mereka telah pun menang. Ada di antara kalangan mereka dah menang saman terhadap terhadap pasti. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, serbuan tersebut tidak akan menutup pasti. Ini kita kena ingat. Serbuan itu tak akan menutup pasti. Tetapi kalau mereka didapati bersalah, mereka boleh didenda. Dia tak akan tutup. Mereka tak ada kuasa pun menutup. Ni bukan Kementerian Kesihatan boleh tutup kedai. Kan? Ini bukan Kementerian Kesihatan boleh tutup kedai. Ini adalah what do you call that? Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Buruh. So tak ada kena mengena. Jadi daripada situ,
Tak perlulah PAS dan AXA nak main sentimen, oh kita Islam terancam, Islam terancam. Yalah tuan-tuan, terancam sangatlah Islam tu di bawah PAS. Bukan Islam terancam, keuntungan, keuntungan apa orang kata, geng-geng PAS yang ke atas yang gaji 25,000 tu. Saya pelik tuan-tuan. Yang kata mereka tu sukarelawan tak layak dapat gaji minima itu orang yang bergaji 20 lebih ribu, 25,000. Yang sokong yang gaji 600 tu, kita sokong. Memang tak layak pun orang pasti dapat gaji minima. Tak layak dia orang dapat EPF, tak layak dia orang dapat SOKSO. Yang macam yang sokong tu, Mamat yang cakap, yang MP Alustar tu, gaji dia 20 lebih ribu. Pencen dia 15,000, dia nak risau apa? Yang kau macai gaji 6-700, kita sokong kenyataan YB. Allah. Kan? Memang mendera lah. Memang mendera. Itulah hakikat tuan-tuan. Tapi kita nak kata macam mana? That's that. Dok, hari ini, Tuan Ibrahim sendiri mengatakan, oh saya setuju dengan kenyataan bahawa perlu ada penambahbaikan. Jadi betul lah dakwaan kita. Sebenarnya memang Smiti dan juga Pasti ni ada masalah. Terima je lah hakikat. Ini bukan masalah agama, masalah Islam, ini masalah PAS, masalah pemerintahan. Masalah pemerintahan PAS yang tak pandai mentadbir. Kan? Charge mahal-mahal. Ada kawan saya mesej tadi, dia kata, yuran ni dia pelbagai, dia Pasti ni berbeza-beza. Tapi dia Pasti tempat dia kata, dia tanya, yuran untuk masuk Pasti 1,500. Bulan-bulan RM500. Mahal Istar tak? Itu standard dekat tempat dia di Selangor tu. Tempat tu memang standardnya lebih kurang macam tu. So, kalau harga semahal itu, takkan gaji 600-700. Hai. Betul tak? Kan? Jadi itu yang timbul persoalan kepada kita pada hari ini. Yang kita pelik dengan orang macam ni tuan-tuan. Tapi itu hakikat yang berlaku dalam negara kita. Kita nak kata macam mana? Itulah dia. Okey. Habis, saya terus bawa ke isu pasal padu ni tuan-tuan. So isu pasal padu ni, beberapa hari lepas tulah di Sarawak bahawa apa orang kata, Sarawak akan menghentikan proses untuk mendaftarkan padu. Okay. Now, so ada yang tanya dalam live TikTok saya tadi, dia kata, jadi maksudnya orang Sarawak tak boleh mendaftar padu lah Is? Okay, ni macam ni. Orang Sarawak boleh terus mendaftar padu. Sebab itu bukan kuasa negeri. Negeri menghentikan agensi-agensi mereka daripada membantu mendaftarkan rakyat Sarawak. Tetapi agensi federal seperti Jabatan Penerangan masih lagi, PEDI masih lagi meneruskan pendaftaran. Dan tuan-tuan boleh daftar sendiri secara online pun. Dan kita ada sehingga 31 hari bulan ini untuk register. Jadi apa akan jadi kalau tak ada PEDI, tak mendaftar? Okey, saya apa orang kata, video ini didedikasikan menjawab persoalan-persoalan itu. Baik. So sebelum itu kita dengar dulu apa yang padu now. I hear they have got this kind of that. Well, personally, I believe, personally lah, ini personal lah. The state, there must be a slight change for the state. Padu, personally, I see is something like what we have before, the e-kasi. Why do you keep on wanting to have changes? Got 3 tahun to cut. It creates a lot of problems. And also, I don't know whether you all, the media has feel in padu. Practically, the moment you feel in, you bogelkan diri sendiri. Do you know that? Practically everything, information on you, your bank account, your house, everything, you teranjangkan. You know? Would you want to do that? I don't think that is the proper way to treat your citizen. Yeah. Okay. Dia panjang lah 5 minit. Saya tak akan go through 5 minutes punya speech. Baik. Okay. Now, dia kata,
ditimbulkan persoalan kan, YB Abdul Karim Hamzah Asajaya, sepatutnya saya lawan dia lah gitu kan. Telah menimbulkan satu persoalan. Dia kata bahawa apa bezanya, saya pelik kan, padu ni apa bezanya dengan e-kasih, dia kata. Setiap 2 tahun nak kena tukar sistem. Tuan-tuan, saya tak faham adakah YB Karim sendiri tak, tapi itu dia kata on personal capacity dia lah. Tetapi even on his personal capacity, sekarang ini arahan dah keluar di seluruh Sarawak. Jadi saya tak rasa itu dia individual decision dia. Ini adalah keputusan bersama di peringkat atasan pimpinan GPS. Saya kata macam ni, bila dia kata padu itu tak ada beza dengan e-kasih, itu menunjukkan ignorant dia terhadap apa itu sistem padu. Jadi saya tak faham bagaimana satu sistem yang telah diluluskan oleh kabinet, di mana di dalam kabinet itu ada ahli-ahli parlimen GPS sendiri. Mereka sendiri tak menjelaskan kepada kerajaan negeri Sarawak tentang apa itu padu. Di Sarawak ada jabatan penerangan. Takkan dia orang tak bertanya kepada jabatan penerangan kalau tak faham? Tak faham tak apa. Kita bukan salahkan pun. Tapi mintalah penjelasan. Jangan terus ambil tindakan untuk hentikan. And the best thing is, tuan-tuan, benda itu dihentikan beberapa minggu sebelum ditarikh tutup 31 hari bulan Mac. Sedangkan pelancaran padu ini berlaku pada 3 hari bulan Januari dah berlaku. Kenapa sekarang baru nak minta ditutup? Baru tak nak laksanakan. Kenapa? Kenapa setelah 3 bulan kemudian, 2 bulan lebih? Jadi itu timbul satu persoalan kepada kita. Baik. So dia mengatakan dia kata sama macam e-kasih. Itu menunjukkan sebenarnya dia tak faham padu itu apa. Okey? Sebenarnya dia tak faham padu itu apa. Baik. Ini adalah jawapan saya kepada apa itu padu, dan Perdana Menteri pun telah meminta Rafizi menerangkan sekali lagi kepada kabinet apa itu padu. Tetapi sebelum Rafizi terang pada kabinet, saya akan buat jawab soalan-soalan kepada padu, dan di dalam soalan lazim pun dah ada dah sebenarnya. Kan? Tetapi kita jawab satu persatu. Baik. Apa itu padu? Pengkalan data utama atau padu merupakan pengkalan data yang mengandungi profil penduduk warga negara dan pemastatin tetap yang menetap di Malaysia bagi membantu kerajaan dalam melaksanakan data secara bersasar. Itu jawapan ringkasnya. Jawapan tuntasnya adalah padu adalah satu sistem yang centralized, yang mengcombinkan, yang mencantumkan kesemua data-data kerajaan sekarang ini bersepah. Padu telah mengambil data daripada lebih 300 agensi di seluruh Malaysia, termasuk SOCSO, JPJ, LHDN, KWSP, JPN, kerajaan-kerajaan negeri, zakat, you name it. Lebih 300 agensi kerajaan yang mempunyai data bersepah-sepah ini telah disatukan di dalam satu sistem yang dinamakan padu. Termasuklah salah satunya sistem e-kasih. Jadi persoalan dia, maksudnya di bawah padu ni dia ada banyak data-data yang diambil dari pelbagai, termasuk salah satunya e-kasih, JPJ, hospital, KWSP, SOCSO, dan sewaktu dengannya polis dan sebagainya. Semua data ini diletakkan jadi satu. Kenapa? Kenapa penting kita nak menyatukan semua data ini? Selama lebih 60 tahun sejak kita merdeka, negara tidak mempunyai satu pusat ataupun data center yang centralized. Semua data bersepah-sepah. Data yang negeri, kerajaan negeri punya, dia tak share dengan federal. Data federal ada yang dia tak share dengan negeri. Ada di kalangan kementerian-kementerian ini, data mereka tidak share di antara satu sama lain. JPN tak share dengan dengan contohnya JPJ, tak share dengan LHDN. Jadi banyak data-data ini, contoh ada yang meninggal, SPR, ada yang meninggal, masih ada nama dia di dalam pengundi. Contoh, ada orang kata dulu, oh ini SPR cuba menipu. Bukan sebenarnya. Sebab, menipu satu hal lah, tapi sebab tidak ada satu data yang sentral. So sekarang ini di bawah Rafizi yang orang sebut formula dia, dan ini disebut sebelum kami jadi kerajaan, untuk kita selesaikan masalah kemiskinan,
dan untuk menyelesaikan masalah supaya subsidi sampai kepada rakyat dan tidak sampai kepada orang yang salah, kita perlukan data yang bersepadu. Dan inilah telah diusahakan dan sekarang ini telah berjaya. Okey, itu adalah padu. Adakah ia sama dengan e-Kasih? Tak sama langsung. Padu adalah central system. e-Kasih salah satu data yang diambil. Diambil dan diletakkan di dalamnya. Baik. Timbul persoalan. Adakah padu ini selamat? Baik. Kita cerita selamat ni tuan-tuan. Sebab YB Karim tadi membangkitkan isu bogil. Adakah anda nak membogelkan data anda? Membogelkan ini tak patut pada masyarakat, tuan-tuan. Tuan-tuan ada TikTok, tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan ada Google, tuan-tuan pergi Shopee, tuan-tuan beli Lazada, tuan-tuan beli Grab, ada Touch and Go, tuan-tuan ada Sarawak Pay. Itu semua ambil data, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah persoalkan tak selamat ke tidak? Sedangkan data itu bukan kerajaan yang pegang. Data itu company yang pegang. Saya ambil contoh Sarawak Pay dan YB Karim patut lihat sama ada Sarawak Pay ni membogelkan rakyat atau tidak. Kita nak compare. Yang mana satu membogelkan rakyat. Sarawak Pay dibangunkan oleh sebuah syarikat. Apa orang kata? Okay. Sarawak Pay ni saya bacakan kenyataan yang saya bawa hari ni. Saya tulis di dalam Facebook saya hari ini. Apa itu Sarawak Pay? Dan saya tak salahkan Sarawak Pay, cuma kalau YB Karim argue bahawa padu ini membogelkan rakyat, saya nak tanya kepada YB Karim, bagaimana pula dengan Sarawak Pay? Kan? Bagaimana pula dengan Sarawak Pay? Okey. Sarawak Pay adalah, atau SP adalah satu sistem pembayaran tanpa tunai yang dibangunkan oleh SiliconNet Teknologi Sdn Bhd, sebuah anak syarikat di bawah syarikat Sarawak Information System Sdn Bhd atau SAINS yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Okeylah Is. Kerajaan Negeri Sarawak punya. So apa masalahnya? Baik. Namun begitu, Silicon Technologies tidak menggunakan perkhidmatan payment gateway mereka sendiri. Sebaliknya, pada April 2019, Silicon Technologies telah menandatangani MOU dengan sebuah syarikat yang dinamakan UnionPay, disaksikan sendiri oleh Abang Joe. Nah, soalan kita, siapa UnionPay? UnionPay adalah sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan China yang berpengkalan di Shanghai. Malah di dalam website SP sendiri, dalam laman Private Policy Sarawak Pay, SP menulis, untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan pemberitahuan dorongan ataupun notification service, SP Global mengintegrasikan dengan Jiguang J-Push Perisian Pembangunan Kit SDK yang akan mengumpul maklumat peranti anda. Bermakna maklumat peranti anda akan dikumpul oleh sebuah syarikat dinamakan Jiguang J-Push Jiguang yang menyediakan perkhidmatan perisian J-Push. Okey? Jiguang adalah sebuah syarikat di China yang beroperasi menyediakan platform keuangan tanpa tunai yang dikenali sebagai UnionPay yang dimiliki 100% oleh kerajaan China. Now, timbul dia kata, okey, itu Sarawak Pay. Sekarang kita tengok padu pula. Sistem padu dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam dari 3 agensi utama. Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan, Unit Permodenan Tabiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau Mampu dengan penglibatan data lebih dari 300 institusi kerajaan. Soalan saya, Sarawak Pay dengan padu, yang mana lebih selamat, tuan-tuan? Dari segi data, kalau nak dibogel dengan tu, yang mana lebih selamat? Kan? Jadi kalau kita nak cerita, bukan saya nak perkecilkan Sarawak Pay, tak. Tapi poin saya adalah, kalau YB Karim nak persoalkan tentang membogelkan data, YB Karim kena persoalkan Sarawak Pay terlebih dahulu, sebelum dia nak mempersoalkan padu. Bagaimana data kita, peranti kita boleh dijaga oleh sebuah syarikat yang dimiliki 100% oleh kerajaan China? Silakan. Okey, soalan seterusnya. Apakah data boleh bocor? Now, tuan-tuan, ada yang berkata, dan soalan ini telah dijawab oleh Rafizi pagi tadi, dia kata, apa jaminan kerajaan data tidak akan bocor?
Saya nak kerajaan jamin, bagi satu surat mengatakan kalau bocor boleh kena sesuatu. Tuan-tuan, pernah tuan-tuan sign dekat Google, dekat Facebook, dekat TikTok, kalau data bocor maka kita boleh saman? Pernah tak? Kenapa tak pernah ada benda tu? Sebab tuan-tuan, dalam dunia ni tidak ada satu sistem pun yang mengatakan dia tak boleh bocor. Tak ada sistem so far yang pernah wujud di dalam dunia ni selamat gila. Dia macam ni tuan-tuan. Saya selalu terangkan sistem security ni dia macam padlock. Okay, dia macam padlock, macam lock pintu rumah kita lah. Ada pintu rumah kita murah. Kita boleh padlock harga RM10, RM20, kita dah ada dah. Kita juga boleh beli padlock yang harga RM1,000. Kan? RM100,000 contohlah. Kan? Saya tak tahulah padlock RM1,000. Tapi ribuan ringgit. So apa beza padlock harga RM1,000 ataupun kunci rumah harga RM1,000 dengan kunci rumah harga RM10? Bezanya adalah pada sukarnya pencuri itu nak masuk. Dan menurut Rafizi, berjuta kali orang memang melalui DDoS, melalui apa orang kata, melalui kaedah-kaedah hacker, dia nak cuba untuk pecah masuk di dalam padu. Malah daripada Januari sampai sekarang tak ada seorang pun yang berjaya. Tapi ada itu Ngakoming mengatakan dia ada dalam cari dia kata ada sistem padu telah berjaya dihack. Itu bukan sistem padu yang ada sekarang. Itu padu di bawah agensi. Nama dia padu juga tapi bukan padu yang ini. Kemudian ada seorang kata, pendakwah teknologi, dia kata saya telah berjaya mendaftarkan data-data ini di dalam padu. Tuan-tuan, pasal tak pada data terakhir itu tuan-tuan kena buat KYC, know your customer, pegang IC. Tuan-tuan boleh masuklah data apa sekalipun, akhirnya verification itu pada bila tuan-tuan pegang IC. Data yang awal tu tak akan valid without data IC. Saya pelik lah kalau pendakwah teknologi tak faham KYC tu kan. Kan? Alright, dan untuk nak menunjukkan kalau kita cerita bocor ni tuan-tuan, takut tuan-tuan kata saya nipu pula. April 2019, Abang Joe menandatangani memorandum understanding antara Union Pay International dan juga Silicon Neck Technologies Sendirian Berhad. Kan? Itu soalan yang seterusnya. Now, baik. Soalan seterusnya. Apa akan jadi kalau saya enggan mendaftar dengan padu? Saya tak nak daftar dengan padu. Saya enggan mendaftar dengan padu. Baik, saya jawab soalan ini. Pertama sekali, sebenarnya data tuan-tuan dah ada dalam padu. Sebab itu bila cerita bocor tadi, dia takkan bocor. Macam mana tak bocor? Sebab data tu memang tuan-tuan dah bagi. Dah ada dalam padu dah. Kan saya kata tadi bahawa padu ni mengambil data daripada lebih 300 agensi kerajaan dan meletakkan sentral di bawah satu agensi kerajaan. Sebenarnya data tuan-tuan dan puan-puan semua dah ada dalam padu. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak tak nak update padu, so data tuan-tuan dan puan-puan hanya akan paling latest adalah pada bulan tahun 2021 tahun 2022. Sebab 2021-2022 adalah last kali kita buat bancian. Okey, jadi data itu pada itu je lah. Jadi katakanlah daripada tahun 2022 sampai sekarang, katakanlah tuan-tuan dah tukar kerja, tuan-tuan dah berhenti kerja, mungkin masa tu bujang, sekarang dah kahwin, masa tu tak ada anak, sekarang dah ada anak, masa tu mungkin anak 1, 2, 3, sekarang dah ada 3, 4, 5 orang anak. Takkanlah ada masa 2 tahun kan. Tambah lagi seorang anak contoh, masa tu kahwin, sekarang cerai. Masa tu ada pendapatan, sekarang tak ada. So, yang sekarang ini tak ada update lah. Jadi, kerajaan nanti kalau nak buat keputusan, contoh pemberian subsidi dan sebagainya kepada golongan B80, dia tak ada B40 dah. B80 atau T20, maka dia hanya bersandarkan kepada data 2021-2022. Jadi, katakanlah pada tahun 2021, tuan-tuan ni T20. Masuk tahun 2023, tuan-tuan bankrupt jadi B40. Sebabkan tuan-tuan tak nak update data tersebut, maka data itu masih anggap tuan-tuan dan puan-puan sebagai T20. Saya memang tak nak sebab aku tak dapat pun. Dan tak apalah. Rafizi pun kata tadi, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan T20 memang tak layak dapat subsidi, dan tak payah update pun tak apa. Sebab data tuan-tuan memang dah ada. Habis kenapa Rafizi paksa juga? Dia bukan Rafizi paksa. Kita nak dapat seakurat mungkin data. Seakurat mungkin data. Mungkin tuan-tuan dalam IC tuan-tuan duduk kat Kelantan. Tapi tahun ini tuan-tuan dah pindah dekat Selangor. Mungkin tuan-tuan IC dekat Kuching. Tapi tahun ni dah pindah dekat Miri.
Jadi daripada segi bantuan nanti kita akan permudahkan kerana kita tahu di mana tuan-tuan berada. Okey, itu pertama. Yang kedua, ada yang kata, adakah ini menggantikan banci? Itu soalan seterusnya. Adakah ini menggantikan banci? Jawapannya tidak. Kan? Padu tidak menggantikan banci tetapi memudahkan banci. Bancian ini tuan-tuan, bila kerajaan Dossem buat bancian, dia mengambil masa 1.5 tahun nak buat banci. 1.5 tahun nak habiskan 22 juta penduduk 18 tahun ke atas. Itu pun bukan semua boleh pergi. Bermakna dalam tempoh 1.5 tahun itu, orang yang interview pertama tu by the time 1.5 tahun dan mungkin data dia dah tak valid dah. Dah outdated dah data dia. Jadi bayangkan sekarang ini, kalau by the end of this week, 31 bulan ni, kita dapat 10 juta. Sekarang ada 7 juta data sudah dapat. Kita dapat 3 juta lagi data. Katakanlah by the end of 31 bulan, kita dapat 10 juta data. Bancian nanti tak perlulah kepada 22 juta. Dia hanya fokus kepada 10 juta yang tak mendaftar lagi. Jadi kerja itu lebih pendek. Masa itu lebih singkat, lebih efisien. Kan? So, kesimpulan dia, kalau saya tak nak bagi data saya, tak apa. Data anda dah ada dalam tu. Kan? Data anda dah ada di dalam itu. Jadi tak timbul persoalan. Okey. Jadi adakah kalau orang Sarawak tidak mendaftar, maksudnya kerajaan negeri dah buat arahan tidak boleh tidak mendaftarkan, maksudnya rakyat Sarawak semua tak ada data? Tak. Rakyat Sarawak semua dah ada data. Rakyat Sarawak semua dah ada data dan siapa yang nak mendaftarkan, nak update. Sebenarnya padu ini update. Siapa nak update? Macam saya sendiri, bila saya update, ini kerja lama saya ni. Ni tahun 2014. Saya dah berhenti kerja 2014. So 10 tahun dah saya berhenti kerja. Tak ada dalam sistem itu. Sebab saya tak bayar. Apa saya tak bayar? Sebab saya tak register. Sebab saya kerja sendiri. Saya tak ada dalam sistem yang meregisterkan. Jadi saya update, saya bekerja sendiri. Berbeza kan? Tapi kalau tuan-tuan tak nak tak apalah. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Cuma itulah nanti. Alright, now timbul satu lagi persoalan. Adakah padu itu tidak ikut regulasi PDPA? Ini antara yang menyoalkan ni orang PKR sendirilah. Tuan-tuan, padu tidak terikat dengan PDPA. Padu ini terikat dengan OSA, Official Secret Act, Akta Rahsia Rasmi Kerajaan. PDPA, kalau PDPA dia sebenarnya konsen je dan dia tertakluk kepada orang bukan kerajaan. OSA ni lagi tinggi daripada PDPA tuan-tuan. Kalau pegawai kerajaan bocorkan rahsia dalam padu ni atau mana-mana, bukan padu je, mana-mana data kerajaan, diorang boleh dipenjarakan sehingga seumur hidup, tahu tak? Saya baca Section 3 OSA, siapa yang menjadi pengintip, hukumannya penjara seumur hidup. Seumur hidup ke sepanjang hayat? I think imprisoned for life. Seumur hidup. Dia dipenjarakan seumur hidup. Itu Section 3 OSA. Section 41 bagi kesalahan yang lain, yang mendedahkan dokumen, mengambil gambar, itu silap. Penjara 1 tahun sehingga 14 tahun. Section 81, 1 hingga 7 tahun. PDPA maksimum pun 1 tahun penjara. Itu pun option. Mungkin juga denda. Maksimum 1 tahun. OSA ni tuan-tuan, seumur hidup pegawai kerajaan tu boleh kena. Bukan pegawai kerajaannya, orang yang terlibat tu pun sama. Rakyat kena boleh juga di bawah OSA. So, tiba-tiba cerita pasal PDPA. Padu ni bawah OSA tuan-tuan. Itulah yang menjadi masalahnya apabila engkau orang sendiri tak faham tentang isu ini. Kan? Jadi rasa terpaling. Dia rasa PAS tidak bersetuju dengan padu ini kerana tidak clear. PAS nak negeri dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Tiba-tiba nak cerita pasal padu. Baik Is, ada soalan seterusnya. Apakah sistem yang digunakan oleh padu ini tuan-tuan? Dia menggunakan multi-layer security system dengan SSL yang diberi. Kalau siapa dalam sistem IT dia tahu multi-layer. Sebab itu tuan-tuan tak boleh tengok semua. Kalau tuan-tuan buka padu tu, tuan-tuan nampak sebahagian kecil je data tuan-tuan. Sebenarnya dekat bawah tu banyak lagi data-data dia yang padu tak declare, tak expose. Sebab dia ada multi-layer. Nah, berapa kos padu ni Is?
kos padu ni murah sebab dia bukan bagi pada third party. Development itu dibuat di dalam kerangka kerajaan itu sendiri. Mungkin dia bayar server, mungkin dia bayar SSL, mungkin dia bayar dia punya security system, mungkin dia bayar a few things lah dia nak beli. The rest internally developed. Okay, internally developed. So apa lagi soalan? Right. Ada orang kata, orang Sarawak yang ada dekat sini santai je, biar orang Semenanjung dengan urusan dia orang. Kenapa biar orang Semenanjung dengan urusan dia orang? Kalau orang Semenanjung maju, kau tak nak orang Sarawak maju sekali. Kalau orang Semenanjung dapat bantuan, kau tak nak orang Sarawak dapat bantuan sekali. Habis kalau orang Sarawak tak dapat bantuan, nanti siapa nak bagi bantuan? YBGPS. Kan? Okey. Saya buka soalan. Kalau ada tuan-tuan ada soalan dekat komen, saya akan try jawab mana yang boleh lah. Sepatutnya kerajaan sekarang bongkar skandal MySejahtera. Jangan sejap rakyat dah fobia datang, mereka dah sabotaj. Fobia lama tak datang, datang pula fobia baru. Encik Ramli, MySejahtera adalah sebuah syarikat yang diregister di Singapura. Vendor itu diregister di Singapura. Exactly my point. So nak fobia apa? Kalau Encik Ramli boleh buktikan bahawa padu ini didaftar atau diberikan oleh syarikat syarikat luar, dan Encik Ramli boleh kemukakan, buat laporan polis bahawa syarikat ini ataupun padu ini didevelopkan oleh orang ketiga. Kalau tak, then apa sebenarnya yang Encik Ramli nak nak takutkan? Tak faham. Kan? Right. Government nak bagi duit, tak nak sudah, betul? Okey. Sam. Betul. Okey, nasib baik. Sam, betul ke subsidi minyak akan ditarik balik? Okey, ni soalan yang beberapa hari ni viral juga. Okey, asal perkataan subsidi minyak ditarik balik ni, dia kata ada satu portal. Saya pergi kat portal tu. Saya klik portal tu, saya tengok dia pergi kepada satu website berita harian. Di dalam portal berita harian tu mengatakan kerajaan akan jimat 29 bilion kalau subsidi minyak RON 95 dimansuhkan. Itu artikel itu. Isu dia, bila saya baca komen, semua majority komen itu hanya baca heading, dia tak baca tak baca headline. Tak baca isi. Okay? Dia tak baca isi tersebut. Alright. Baik, saya bacakan isi dan ini daripada berita harian. Saya nak jawab soalan Sam ni. Saya nak jawab tadi. Jawapan mudahnya tidak. Tapi saya nak baca apa sebenarnya isi yang menyebabkan orang kata subsidi itu ditarik balik. Ini adalah satu artikel yang pendapat yang dikemukakan oleh penganalisa di dalam Hong Leong Bank. Satu investment investment analyst yang menyebut di dalam Hong Leong. Dia kata pengapungan harga RON 95 diesel jimatkan 29 bilion ringgit subsidi kerajaan. Pengapungan mengikut harga pasaran RON 95 dan diesel boleh menjimatkan subsidi bahan minyak sebanyak 29 bilion ringgit. Boleh Hong Leong Investment Bank HLIB berkata. So yang cakap ni siapa? Yang cakap ni Rafizi ke, Anwar ke, Hong Leong? Yang cakap ni Hong Leong. Ia bermakna harga dijangka meningkat sebanyak 64% bagi RON 95 dan 61% bagi diesel. Setakat Mac 2024, RON 95 berada pada RM2.05 dan diesel RM2.15. Firma penyelidikan itu berkata, dengan ketiadaan GST, pembaharuan subsidi kini lebih penting jika sasaran defisit fiskal kekal separuh ke-12 ingin dicapai. Maksudnya, kalau nak capai fiskal defisit itu, salah satu cara menurut Hong Leong Investment Bank ni adalah dengan hapuskan cukai. Siapa yang cakap? Anwar ke? Rafizi ke? Tak. Hong Leong Investment Bank cakap. Kami membayangkan ini membabitkan bahan api diapungkan ke harga pasaran dan pada masa yang sama memberi bantuan tunai kepada mereka di dalam padu. Langkah pengampungan itu akan dapat membantu defisit fiskal tetapi memberi tekanan ke atas inflasi.
anggaran. You see, perkataan anggaran HLIP menunjukkan secara hipotesis boleh mengurangkan defisit fiskal daripada negatif 4.3 kepada negatif 2.8%. Subsidi dan bantuan di Malaysia telah meningkat hampir 3 kali ganda daripada 23 bilion pada 2010 kepada 64 bilion pada 2023 dan paling tinggi 67 bilion pada 2022. So soalan saya, siapa yang cakap benda ni? Yang cakap Hong Leong. Hong Leong Bank Investment. Okey, kenapa dia cakap? Sekejap lagi saya cerita kenapa dia cakap. Ini Januari 2024 Kerajaan nafi subsidi RON 95 ditarik balik. Ini bulan Januari punya. Now, kenapa Hong Leong Investment Bank buat kenyataan itu? Sebagai investment bank, Hong Leong kena melihat, mengira semua kebarangkalian dan possibilities. Tujuan apa? Nama dia investment bank. Dia ada buat risk assessment. Jadi bila wartawan tanya, apa kemungkinan? So kalau dia hapuskan semua subsidi, maka ini yang akan berlaku. Hipotesisnya ini, anggarannya ini, anggapannya ini. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Ada orang ambil benda itu, kerajaan akan hapuskan subsidinya. Allah. Tuan-tuan, ni saya nak cerita malam ni. Kerajaan tidak akan menghapuskan subsidi minyak. Sebaliknya, kerajaan akan menyasarkan subsidi minyak. Alamak, aku tak dapat ke subsidi minyak nanti. Tengoklah padu tu macam mana, padu ke tidak korang. Itu satu. Dan kedua, berkemungkinan kita tak ada lagi M40, T20, B40. Tak ada lah. Kategori itu mungkin tak ada. Sekarang ini, Rafizi sebut tadi B80, T20. B80, T20. Itu kemungkinan. B80, T20. Di dalam B80 itu sendiri nanti, lebih 80, B80. Ada pecahan-pecahan dia. Bermakna yang tak layak dapat minyak nanti, subsidi minyak adalah T20. Kalau tuan-tuan rasa, orang Sarawak kata merinsak atau tersepit sebab nak bayar harga minyak tu naik RM3 seliter, maka tuan-tuan bukan golongan T20. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan T20 tapi masih rasa tersedak nak bayar tu, maksudnya tuan-tuan bukan T20. Tuan-tuan beranggapan je tuan-tuan T20. Sebenarnya tuan-tuan bukan T20. Golongan T20 ni tuan-tuan, bil elektrik harga 2-3 ribu, dia tak ada masalah nak bayar. Dia nak bayar kereta dah 5-6 ribu servis, 5-6 ribu sebulan, dia tak ada masalah. Kalau tuan-tuan bayar harga kereta 5-600 pun tuan-tuan rasa sesak, tuan-tuan bukan T20. Okay? Dan pengklasifikasian T20 dan juga B80 lepas ini akan berbeza. Saya bagi contoh macam ni. Seorang ketua isi rumah yang tinggal di Kuala Lumpur bergaji 8,000 kalau sebelum ini, dengan seorang ketua isi rumah yang tinggal di Kuching gaji 6,000, tak sama. Seorang isi rumah, ketua isi rumah yang tinggal di Kuala Lumpur gaji 10,000, anak 5 orang, semua masih bersekolah, tak sama dengan seorang yang bergaji 5,000 tetapi tinggal di Bandar Kuching, tak ada anak. So bagaimana kerajaan nak menilai ni Is? Itulah kena pentingnya kita ada penyelarasan data-data ini untuk menentukan bagaimana pengiraan ini dan bagaimana penentuan sasaran subsidi itu sampai kepada rakyat. Okay, right. So kesimpulan dia, kalau tuan-tuan rasa tak nak daftar padu, it's up to you. Terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada daftar atau tidak. Terpulang kepada kerajaan negeri Sarawak nak teruskan atau tidak. Tapi saya tutup dengan inilah tuan-tuan. Kenapa agaknya Sarawak rasa risau? Tak tahulah, bukan Sarawak. Well, tak apalah. I've said it anyway. Saya rasa kemiskinan di Sarawak sekarang ini under-report. Kemiskinan di Sarawak is actually under-report. Dan saya percaya dengan padu, dengan data yang semakin banyak, kita akan mendapati jumlah kemiskinan yang lebih ramai daripada apa yang terdapat di dalam report. Baiklah tuan-tuan, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap.